بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم بصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Dan kita sampai pada hadis yang ke-36. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Jadi kita baca syarahnya, iaitu bernama Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa, siapa yang membuka, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang yang beriman, sama ada dia menghilangkan kesusahan tersebut dengan dirinya, ataupun maksudnya dia gunakan tenaga dia, ataupun dengan hartanya, ataupun dengan pangkat dan kedudukannya. Maksud dia orang yang ada jawatan tinggi, dia gunakan kedudukannya tersebut untuk membantu orang yang beriman, ataupun paling kurang dia berdoa agar Allah membukakan kesusahan seseorang. Min kurabid dunia, daripada kesusahan dunia. Maksud siapa yang menolong orang yang beriman, melepaskannya daripada kesusahan dunia, nafasallahu anhu, nescaya Allah Ta'ala akan melepaskannya daripada kurbatan kesusahan min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesusahan pada hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala membalas perbuatan baiknya di dunia dengan keselamatan di akhirat. Maksudnya nak diberitahu kepada kita bahawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya apabila kita tadi melakukan kebaikan, tiada yang sia-sia. Walaupun di dunia tadi kita tak nampak kesannya. Saya banyak tolong orang tapi saya susah aja sebab apa? Macam-macam masalah kat saya. Kerana Allah telah menjanjikan kepelepasan di akhirat, yaumil qiyamah. Dan pada hari kiamatlah kesusahan tersebut beratus kali ganda daripada kesusahan di dunia. Kesusahan di padang mahsyar, kesusahan melalui titian sirat, dan semua jenis kesusahan hisab dan seumpamanya. Dan dalam hadis nyatakan, Man ajrallahu ala yadayhi farajan li muslimin farajallahu anhu kurabad dunya wal akhirah. Hadis Rasulullah bersabda, siapa yang Allah Ta'ala jadikannya tempat untuk melepaskan kesusahan seorang Islam, nescaya Allah Ta'ala akan melepaskan daripadanya kesusahan dunia dan akhirat. Dan dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, Man faraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan daripada mana-mana orang Islam satu kesusahan, ja'alallahu lahu yaumal qiyamati, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan baginya pada hari kiamat syu'bataini min nurin, dua cahaya daripada nur, ala sirat, untuk meniti titian sirat, liyastadi'a bidaw'ihima alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. Maksud dua cahaya tadi yang dipegang tadi tu, dua pelita tadi, maksud dapat mengambil faedah daripada dua pelita tersebut, membantu meniti titian sirat mustaqim, alamun, bilangan makhluk yang terlampau banyak yang tak boleh dibilang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffisan an mu'sirin aw yad'u anhu.
Siapa yang gembira untuk Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat, maka dia tadi hendaklah memudahkan urusan orang yang susah. Maknanya orang berhutang dengan dia dan orang tadi tak mampu nak bayar, maka dia kata tak apa, tunggu sampai awak ada kemampuan. Au yad'u anhu, ataupun dia kata tak apalah, saya dah lepaskan hutang tersebut daripada awak tak payah bayar lagi dah. Wa fihi aidan, dan dalam hadis juga Rasulullah bersabda, ini contoh-contoh macam mana melepaskan kesusahan seseorang. Antara contoh yang lain, Rasulullah bersabda, man ashba'a ja'ian, siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, au kasa uryanan, atau memberi pakaian kepada orang yang tiada pakaian, au awa musafiran, ataupun memberikan tempat tinggal kepada orang musafir, a'adhahu Allahu min ahwali yaumil qiyamah, nescaya Allah Ta'ala akan menyelamatkannya daripada ketakutan-ketakutan hari kiamat. Dan mungkin hari ini kita kata, macam mana saya nak jumpa orang yang lapar, yang tak makan ataupun tak ada pakaian? Maksudnya kalau tak ada di tempat kita, di kampung kita, di negeri kita, maksudnya di luar negara terdapat banyak lagi umat Islam, ramai umat Islam yang kesusahan. Jadi kita boleh hantar bantuan ke sana. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qada li akhihi al-muslimi hajatan fid dunya, siapa yang berusaha menunaikan hajat seorang saudara, satu hajat saja, dia usaha untuk disempurnakan di dunia, qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaidil akhirah, nescaya Allah Ta'ala akan menyempurnakan baginya 70 hajat daripada hajat-hajat di akhirat. Maksud di akhirat adalah tempat kita amat memerlukan keselamatan, tempat memerlukan, dan 70 dari itu adnahal maghfirah, yang paling rendah minimum yang Allah akan berikan kepada ini ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kitab ni penulis bagi tahu satu faedah. Maksudnya Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, man nazala bihi hammun. Maksudnya sekarang hadis ni menceritakan tentang kita membantu orang yang kesusahan. Jadi bagaimana pula orang yang susah tadi tu? Maksudnya orang yang dalam kesusahan tadi, antara usaha yang boleh dia baca ataupun yang dia boleh buat untuk melepaskan kesusahan pada dirinya ialah dia tadi membaca man nazala bihi hammun. Maksud Rasulullah berkata, siapa yang ditimpa dengan kesusahan, au ghammun au karbun au khafa min sultan, ataupun dia takut daripada sultan, fada'a biha ulai istujibala, dan dia berdoa dengan doa yang akan diberitahu ni, nescaya Allah akan memperkenankan baginya. Maksudnya kita hendaklah membaca ni hadis ya. As'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Itu pertama. Yang kedua, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wal aradina sab'i wa ma fihin innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu, Rasulullah kata, thumma yas'alullaha hajatahu, kan dia memohonlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja hajatnya. Itu satu faedah lah nyatakan oleh penulis radhiyallahu anhu. Dia sambung kepada hadis baginda Rasulullah bersabda, man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan kepada orang yang susah untuk membayar hutang. Mana orang yang ditimpa hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya, dan memudahkan urusan tersebut, sama ada kita bersedekah kepadanya, membantunya, memberi pinjaman kepadanya, ataupun melepaskan hutang tersebut, ataupun memanjangkan lagi tempoh masa untuk dia membayarnya. Jadi sekiranya dia tadi memudahkan urusan tadi, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat, sebagai balasan kepada amalan yang telah dia lakukan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kesusahannya tadi dihilangkan, maka falyufarrij an mu'sirin, maka hendaklah dia tadi melepaskan kesusahan orang yang sedang berhutang. Mana kita tahu kawan kita sedang berhutang, ada kesusahan kepada kita, usaha tolong agar dia tadi diselamatkan, dilepaskan daripada hutangnya. Dan diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, man anzara mu'siran, siapa yang memberi tempoh masa kepada orang yang berhutang dengannya, aw wada'a anhu, ataupun dia lepaskan, dia kata tak apalah, awak tak payah bayar lagi, aw dhallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, nescaya Allah akan menaungkan, memberi payung kepadanya pada hari kiamat, hari yang tiada payung naungan melainkan daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam satu riwayat yang lain, waqahu Allah min fayhi jahannam, Allah akan memelihara daripada kepanasan api neraka Jahannam.
Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, la yahillu ataupun la yahullu dainu rajulin muslimin fayuakhirahu illa kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Waktu kita bagi pinjam duit kepada orang dan orang tadi tak mampu bayar, jadi dia minta tangguh, maka Rasul kata setiap hari dia menangguhkan, dia memberi tempoh masa kepada orang berhutang tersebut, Allah Ta'ala akan menghukumkan duit tadi sebagai sedekah. Dan daripada Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang manusia yang selalu memberi hutang kepada orang, dan dia berkata kepada pekerjanya, sekiranya kamu pergi untuk mengutip hutang dan kamu tengok orang tadi tak mampu nak bayar, maka kamu jangan tuntut daripadanya, biarkan saja. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuntut daripada kita dosa-dosa kita pada hari kiamat. Maka apabila orang tersebut mati bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempedulikan apa dosa yang dia buat, Allah Taala mengampunkannya. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya, maka penulis berkata dalam syarah ni, al-mu'sir tadi maknanya lebih luas daripada orang yang sedang berhutang. Dia merangkumi semua orang yang berada di dalam kesusahan, dalam kesempitan, dan dia tadi amat susah untuk keluar daripadanya. Jadi termasuk juga menolong orang yang sedang susah tadi ialah berusaha untuk mengeluarkan orang yang sedang dipenjarakan secara zalim. Ataupun salah satu lagi penulis kata, kita memberi fatwa terhadap orang yang dalam kesempitan untuk melepaskannya daripada perkara yang menimpanya, walaupun fatwa tersebut di luar daripada mazhab orang tadi. Dan terakhir sekali Rasulullah berkata, man satara musliman, siapa yang menutup aib seseorang Islam, satarahullah, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya Allah tidak membukakan aib tersebut dan tidak menyeksanya. Itu yang kita nak tadi. Maksud apabila Allah tak membuka aib kita di akhirat, maknanya Allah Ta'ala tidak menyeksa orang tadi. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi pakaian kepada orang muslim yang tidak berpakaian, nescaya Allah Ta'ala akan memberi pakaian kepadanya daripada pakaian-pakaian syurga. Dan dalam satu riwayat yang lain, mana-mana manusia yang melihat aib pada saudaranya, lalu dia menyembunyikan aib tersebut, dia tak cerita kepada orang lain, illa dakhalal jannata, melainkan orang tersebut Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutup aurat ataupun aib saudaranya muslim, nescaya Allah Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang membuka aib sahabat-sahabatnya, menceritakan kepada orang, nescaya Allah Ta'ala akan membukakan aibnya, sehingga kan Allah Ta'ala akan membukakan aib tersebut di dalam rumahnya sendiri. Dan diriwayatkan ada seorang lelaki tidur pada satu malam, lalu dia melihat Rasulullah SAW di dalam tidurnya. Maka Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut, wahai si fulan, bangunlah daripada tidur kamu, pergilah kepada satu negeri, ditanya di negeri tersebut tentang seorang lelaki, dan sampaikan salamku kepada lelaki tersebut, dan katakan kepada lelaki tadi, kamu ialah teman Rasulullah SAW di dalam syurga. Maka apabila orang tadi bangkit daripada tidurnya, dia musafir kepada tempat tersebut, lalu dia mendapati orang yang Rasulullah minta sampaikan salam kepada orang tadi itu tidak mengamalkan apa-apa kebaikan pun pada siangnya. Lalu dia tanya, lalu dia beritahu, aku mimpi berjumpa Rasulullah, Rasulullah sampaikan salam kepada kamu. Lalu dia tanya, apakah amalan kamu ni? Apa ibadat yang kamu buat hebat sangat ni sampai Rasulullah sampaikan salam kepada kamu? Maka orang tadi berkata, aku berkahwin dengan seorang perempuan. Maka apabila aku hari pertama, maksudnya apabila isteri tadi dia hantar kepada dia, maka perempuan tadi dah rupa-rupanya dah nak hampir bersalin. Lalu dia tadi beranak, maksudnya bersalin di sisiku seorang anak. Pada hari pertama aku berkahwin dengan dia, maksudnya perempuan tadi dah berzina sebelum tu dan dia pun dah mengandung. Tapi sampailah kepada diri dia tadi, maka perempuan tadi pun melahirkan anak. Maka aku menyembunyikan perkara tersebut, aku tak ceritakan kepada orang lain. Jadi besok tadi tu aku ambil anak tadi dan aku bawa dia ke masjid, dan aku duduk tunggu manusia datang kepada masjid. Apabila manusia datang untuk sembahyang subuh, mereka tadi bersegera nak mengambil anak tersebut. Maka aku berkata kepada semua orang yang datang, aku bersumpah, sekiranya aku tak dapat mengambil anak ni,
nescaya isteriku akan ditalakkan. Maksudnya dia ugutlah kepada orang lain tadi, jangan ambil anak ni, aku yang jumpa mula-mula, aku yang nak ambil dulu, dia kata. Fa akhadtuhu, lalu aku ambil anak tersebut, wa radadtuhu ila ummihi, dan aku kembalikan semula kepada ibunya. Farabbathu wa satartu 'alaiha, lalu perempuan tadi menjaga anak tersebut, dan itulah cara aku menyembunyikan aib isteri aku tadi. Maksudnya kalau tiba-tiba dia kahwin, anak ni tiba-tiba isteri ni melahirkan anak, jadi orang tahulah isteri tadi ada berzina sebelum kahwin. Tapi dengan helah yang dia buat tadi, maka seolah-olah isteri ni menjaga anak yang dia jumpa di masjid tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah sambungan kepada hadis tadi, wallahu fi aunil abdi, sehingga akhir tadi, insyaAllah kita bacalah pada pengajian yang akan datang. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum.